Sejarah Tingkatan 4. Bab 9. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kesungguhan Raja-Raja Melayu, para pemimpin dan rakyat dalam usaha menuntut kemerdekaan telah membawa misi kemerdekaan ke London. Misi rombongan ini berjaya mendapatkan persetujuan Kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada negara kita melalui Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu. Berikutan persetujuan ini, dan setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, maka Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk yang akhirnya menghasilkan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Sementara itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani bagi membentuk sebuah negara yang merdeka. Kandungan perjanjian ini berjaya menunjukkan nilai toleransi dan pengorbanan serta permuafakatan rakyat demi kestabilan dan kemakmuran negara. Intipati pembelajaran. 1. Usaha rundingan kemerdekaan. 2. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 3. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. 4. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Usaha rundingan kemerdekaan. Pihak Raja-Raja Melayu serta para pemimpin yang dipilih oleh rakyat dan pihak British mengadakan beberapa rundingan dalam usaha merintis jalan ke arah kemerdekaan. Sementara itu, beberapa perubahan di dalam dan di luar negara mempengaruhi usaha kemerdekaan negara kita. Keadaan selepas Perang Dunia Kedua menyaksikan usaha membebaskan negara daripada penjajahan seperti di Mesir, India, Burma, dan Filipina. Rakyat bangkit menentang penjajah dan mencapai kemerdekaan. Kerajaan British memberikan jaminan bahawa mereka akan membantu Persekutuan Tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri secepat mungkin. Pilihan Raya Umum 1955 menjadi asas pembentukan perlembagaan ke arah berkerajaan sendiri. Kepentingan rundingan kemerdekaan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan wakil Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman dan wakil Raja-Raja Melayu menjelaskan perlunya misi rundingan di London bagi membincangkan hal keselamatan hubungan British Tanah Melayu dan soal berkaitan dengan perlembagaan negara yang akan merdeka. Ketika ini, wakil Raja-Raja Melayu dan wakil Parti Perikatan mendapat sokongan segenap kaum tanpa mengira ideologi parti politik. Antara pihak yang menyokong perundingan ini termasuklah E.E.C. Turaisinghem, wakil orang Sihlon. Ketua Parti Rakyat, iaitu Ahmad Bues Tamam. Pemimpin Parti Negara, wakil Parti Buruh, dan wakil kaum Serani turut menyokong perundingan ini. Ahmad Bues Tamam menyeru agar rakyat menyokong usaha rombongan ke London ini. Wakil Raja-Raja Melayu. Menteri Besar Perak, Dato' Panglima Bukit Gantang, iaitu Dato' Haji Wahab Abdul Aziz. Menteri Besar Selangor, Encik Abdul Aziz Abdul Majid. Menteri Besar Johor, Dato' Muhammad Said Muhammad Said. Menteri Besar Kelantan, Dato' Nik Ahmad Kamil Haji Mahmud. Wakil Parti Perikatan. Tunku Abdul Rahman, Dato' Abdul Razak Hussain, H.S. Lee, dan Dr. Ismail Abdul Rahman. Perjalanan rombongan rundingan kemerdekaan ke London. 1. Tunku Abdul Rahman berangkat dari Kuala Lumpur ke Singapura dengan menaiki kapal terbang. 2. Pada 1 Januari 1956, pukul 5 petang, rombongan kemerdekaan menaiki kapal laut MV Asia
berlepas dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura, dengan membawa semangat merdeka. 3. Rombongan ini singgah di Karachi, Pakistan. Kemudian, mereka menaiki kapal terbang menuju ke London. 4. Rombongan ini tiba di London pada 14 Januari 1956. Sebanyak 10,000 orang dianggarkan menghantar rombongan kemerdekaan ke London di Tanjung Pagar, Singapura. Rombongan kemerdekaan Tanah Melayu diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Beliau merancang perjalanan rombongan ke Karachi dengan menaiki kapal laut. Tujuan beliau menyusun perjalanan sebegini agar dapat menggunakan masa pelayaran untuk berbincang dengan wakil Raja-Raja Melayu. Tunku Abdul Rahman berbuat demikian bagi mendapatkan persetujuan supaya kedua-dua pihak dapat menyusun strategi bersama-sama apabila berunding dengan kerajaan British. Rundingan kemerdekaan berlangsung dari 18 Januari 1956 hingga 6 Februari 1956 antara wakil Raja-Raja Melayu, Parti Perikatan, dengan British di Lancaster House, London. Ketika membalas ucapan alu-aluan daripada kerajaan British, Tunku Abdul Rahman telah menyatakan, "Rombongan saya sedang berusaha bagi mendapatkan taraf berkerajaan sendiri untuk Persekutuan Tanah Melayu dengan serta-merta dan kemerdekaan penuh pada tahun hadapan." Perkara yang dirundingkan dan disepakati di London. British. 1. Ahli Majlis Eksekutif, selain Ketua Setiausaha dan Peguam Negara, dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi dengan nasihat Ketua Menteri. 2. Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu harus memberikan ganti rugi kepada pegawai British yang diberhentikan. 3. Mengadakan perjanjian pertahanan dan bantuan bersama antara Persekutuan Tanah Melayu dengan British. 4. Pihak British dan Commonwealth akan memberikan bantuan seperti pertahanan kepada Persekutuan Tanah Melayu. Perwakilan Tanah Melayu. 1. Menghapuskan jawatan Setiausaha Kewangan dan digantikan dengan Menteri Kewangan. 2. Menuntut agar Menteri Hal Ehwal Ekonomi hendaklah dalam kalangan rakyat Persekutuan Tanah Melayu. 3. Menginginkan Menteri Pertahanan daripada rakyat Persekutuan Tanah Melayu menggantikan pengarah gerakan yang disandang oleh pegawai British. 4. Menuntut tarikh kemerdekaan tidak lewat dari 31 Ogos 1957. 5. Berunding tentang isu Suruhanjaya Perlembagaan, Kewangan, Keselamatan Dalam Negeri dan Perkhidmatan Awam. Dalam rundingan merdeka ini, segala perbincangan dihasilkan dalam satu laporan setebal 20 halaman. Misi rombongan dari Persekutuan Tanah Melayu ini juga berjaya mendapatkan persetujuan kerajaan British untuk memberikan kemerdekaan kepada Tanah Melayu melalui satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu pada 8 Februari 1956. Dalam rundingan ini, kedua-dua pihak bersetuju untuk membentuk Suruhanjaya Perlembagaan yang berperanan merangka perlembagaan bagi negara kita. Sheikh Abdullah Fahim. Penetapan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 ditentukan selepas Tunku Abdul Rahman dan beberapa pemimpin yang lain meminta pandangan daripada Sheikh Abdullah Fahim, ulama besar dari Kepala Batas, Pulau Pinang. Sambutan bersejarah. Sambutan bersejarah di Melaka. Tunku Abdul Rahman dan rombongan merdeka selamat tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka pada 20 Februari
1956. Rombongan Merdeka diarak hingga ke Padang Bandar Hilir, Melaka. Lebih kurang 100,000 orang datang dengan menaiki bas, lori dan berjalan kaki dari seluruh negara. Mereka berkumpul untuk mendengar ucapan pengumuman tarikh kemerdekaan. Tunku Abdul Rahman memaklumkan bahawa melalui perjanjian kemerdekaan, negara kita akan diberikan kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Serentak dengan pengumuman itu, rakyat yang membanjiri Padang Bandar Hilir, Melaka, melaungkan merdeka. Dengan bergemuruh, langkah menuju kemerdekaan ini memperlihatkan gandingan kesungguhan semua pihak. Lantaran itu, keputusan yang dipilih oleh pemimpin negara harus dihormati supaya keharmonian berkekalan selamanya. Tunku Abdul Rahman memberikan isyarat kemerdekaan kini dalam genggaman. Peranan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Berikutan persetujuan di London, maka pada 8 Mac 1956, setelah mendapat persetujuan Raja-Raja Melayu, Kerajaan British mengumumkan pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya ini memulakan tugasnya pada akhir bulan Jun 1956. Antara tugas Suruhanjaya ini termasuklah membincangkan, menyusun dan merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Termarujukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dalam menjalankan peranannya adalah seperti yang berikut. 1. Memeriksa aturan perlembagaan yang wujud di seluruh tanah Melayu, mengambil kira kedudukan dan martabat Ratu England dan Raja-Raja Melayu. 2. Memberikan cadangan terhadap perlembagaan persekutuan sebagai unit tunggal, bebas dan berkerajaan sendiri dalam lingkungan Commonwealth berdasarkan demokrasi berparlimen dengan 2 Dewan Perundangan. 3. Mewujudkan kerajaan pusat yang kuat dengan kerajaan negeri juga mempunyai autonomi tertentu. 4. Melindungi kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan di negeri masing-masing. 5. Mencadangkan satu jawatan bagi ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Besar, kemudiannya dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong, untuk Persekutuan Tanah Melayu. 6. Mengadakan satu bentuk kewarganegaraan bagi Persekutuan Tanah Melayu. 7. Menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu adalah seperti berikut. Gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 1. Meminta cadangan daripada semua penduduk yang berminat secara bertulis atau lisan. Suruhanjaya ini menerima memorandum bertulis daripada pelbagai pihak untuk diteliti. 2. Meneliti kedudukan perlembagaan bagi negeri dalam persekutuan menghadap Raja-Raja Melayu, Menteri Besar, Penasihat British dan Pegawai Negeri. Mereka juga bermesyuarat dan melawat negeri Melayu serta negeri-negeri Selat. 3. Mengadakan persidangan untuk membincangkan pelbagai isu. Sebanyak 118 perjumpaan diadakan dari bulan Jun hingga bulan Oktober 1956. Mengkaji dan membuat laporan serta cadangan membentuk perlembagaan bagi sebuah negara merdeka. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan berunding dengan pelbagai pihak. Mereka menyuarakan idea dan pandangan bagi membentuk sebuah negara merdeka yang sejahtera. Sikap prihatin dan terbuka yang berterusan dizahirkan dalam penggubalan perlembagaan negara
yang merdeka. Anggota Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu, Lord Reed, Britain, Pengerusi, Sir William Ivor Jennings, Britain, Sir William McGill, Australia, Hakim B. Malik, India, dan Hakim Abdul Hamid, Pakistan. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Beberapa langkah diambil sejak pembentukan Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Antaranya termasuklah mendapatkan memorandum daripada pelbagai pihak. Suruhanjaya ini juga mengadakan rundingan dan akhirnya merangka draft perlembagaan. 1. Sebanyak 131 memorandum bertulis diterima, antaranya daripada pihak Raja-Raja Melayu, parti politik, badan awam dan orang perseorangan untuk dipertimbangkan. Memorandum ini berkaitan dengan corak pentadbiran, kewarganegaraan dan kedudukan istimewa orang Melayu, bahasa serta pendidikan. Memorandum daripada pihak Raja-Raja Melayu. Raja-Raja Melayu mengemukakan memorandum baginda sendiri. Antaranya, baginda mencadangkan supaya persekutuan yang merdeka mempunyai seorang ketua negara yang dikenali sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong harus dipilih oleh Raja-Raja Melayu berdasarkan kekananan. Tempoh jawatan yang dicadangkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ialah 5 tahun. Yang di-Pertuan Agong boleh meletakkan jawatan dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Raja-Raja Melayu melindungi kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Memorandum daripada parti politik dan pihak awam. Soal kewarganegaraan. Parti Perikatan telah menyuarakan cadangan melalui memorandum yang dinamakan Testament Amanah Politik Perikatan. Semasa menyediakan memorandum ini, terdapat perbezaan pandangan tentang isu Jus Soli dalam Parti Perikatan. Terdapat beberapa pihak dalam UMNO yang menolak pemberian kewarganegaraan Jus Soli. Dewan Perniagaan Melayu memohon mengetatkan soal kewarganegaraan. Persatuan Dewan Perniagaan Cina Semalaya menggesa Suruhanjaya membuat peruntukan bagi kewarganegaraan menerusi kelahiran. Masyarakat India menuntut kedudukan kewarganegaraan mereka diteliti. Masyarakat Serani mahu hak mereka dipertahankan. Bahasa dan pendidikan. Memorandum daripada MCA menuntut supaya semua sekolah yang ada daripada aliran bahasa Inggeris atau vernakular perlu diteruskan. Memorandum juga mencadangkan supaya semua sekolah kebangsaan mempelajari bahasa Inggeris, Melayu, Cina dan Tamil. 2. Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah mengeluarkan draft perlembagaan yang mengandungi perkara yang berikut. Meneruskan sistem kerajaan persekutuan dengan negeri mempunyai kuasa tertentu. Sistem kewarganegaraan berasaskan Jus Soli kepada semua yang lahir di Tanah Melayu. Kedudukan istimewa orang Melayu diteruskan. Raja-raja diterima dengan konsep raja berperlembagaan dengan seorang Yang di-Pertuan Agong dipilih bagi Persekutuan Tanah Melayu. Sebuah parlimen dengan 2 majlis mesyuarat iaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat dibentuk. 3. Reaksi terhadap draft perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Terdapat ahli UMNO yang tidak bersetuju dengan konsep Jus Soli kerana bimbang kedudukan istimewa orang Melayu akan tergugat. Agama Islam mestilah diakui sebagai agama rasmi. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi.
Datuk On Jaafar dari Parti Negara menolak syarat kewarganegaraan yang longgar. Hal ini mendorong Parti Negara, PAS dan Parti Rakyat mengadakan Kongres pada 4 Mei 1957 hingga 7 Mei 1957 untuk membincangkan draft perlembagaan ini. Parti PAS pula mengkritik soal kewarganegaraan yang dianggap tidak menjaga kepentingan orang Melayu dan mahu kedudukan agama Islam menjadi asas pemerintahan negara. Menuntut bahasa Melayu dijadikan bahasa rasmi. Terdapat juga sebahagian daripada pertubuhan masyarakat Cina ingin menjadikan bahasa Mandarin sebagai bahasa kebangsaan. Sementara itu, MIC mahukan syarat kewarganegaraan dan penggunaan bahasa Tamil diberikan perhatian. 4. Pada 9 Mei 1957, Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Ong Yok Lin dan BT Sambantan berlepas sekali lagi ke London untuk berbincang dengan kerajaan British tentang isu kewarganegaraan dan beberapa isu yang belum muktamad. Beberapa perubahan dan pindaan dibuat pada draft perlembagaan. 5. Hasil pindaan disembah perkenan dan dibincangkan dalam Majlis Raja-Raja. 6. Draft ini kemudiannya dibawa ke Majlis Perundangan Persekutuan untuk dibentangkan dan dibahaskan pada 10 Julai 1957 hingga 11 Julai 1957. 7. Draft Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu akhirnya diluluskan oleh Parlimen British di London dan kemudiannya diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 27 Ogos 1957. Dengan lulusnya rang undang-undang ini, maka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berkuat kuasa secara rasminya pada 31 Ogos 1957. Kejayaan penggubalan perlembagaan ini membuktikan bahawa permuafakatan mampu membawa kestabilan negara. Sikap keterbukaan dengan menerima pandangan daripada pelbagai pihak perlu dipertahankan agar negara kekal maju dan harmoni. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Dalam usaha membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, PTM, satu perjanjian telah ditandatangani pada 5 Ogos 1957 yang dinamakan sebagai Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Perjanjian ini mengandungi beberapa perkara seperti pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen, kewarganegaraan, kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain, kedudukan agama Islam dan bahasa. Perjanjian kemerdekaan ini ditandatangani antara Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGillivray bagi pihak baginda Queen Elizabeth II di King's House, Kuala Lumpur. Perjanjian ini dijadikan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. 1. Pengamalan Raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Pemilihan seorang raja sebagai Yang di-Pertuan Agong yang dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali merupakan satu keistimewaan. Hal ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Hendaklah ada seorang raja bagi negeri persekutuan yang bergelar Yang di-Pertuan Agong dan kedudukan baginda itu teratas daripada semua orang-orang dalam negeri persekutuan dan baginda itu tidaklah boleh dibawa apa-apa jua perbicaraan ke atasnya di dalam mana-mana jua mahkamah.
2. Kewarganegaraan. Setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Kewarganegaraan diberikan dengan 3 cara. Pertama, melalui penguatkuasaan Undang-Undang Perkara 14. Kedua, memohon didaftarkan sebagai rakyat Perkara 15. Dan ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan atau naturalisasi Perkara 19. Perkara ini dapat dilihat dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. 3. Kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Perjanjian Persekutuan menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Walaupun semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu mempunyai hak serta kewajipan yang sama, rakyat keturunan Melayu diberikan beberapa keutamaan dengan mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Hak untuk masyarakat lain tetap dipelihara dan dilindungi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Maka, Yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab atas perkara menjaga kedudukan istimewa orang-orang Melayu serta hak-hak yang halal bagi kaum-kaum yang lain menurut syarat-syarat perkara ini. 4. Kedudukan agama Islam. Agama Islam sebagai agama persekutuan dan agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di negara kita. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Agama di negeri persekutuan ialah agama Islam, akan tetapi agama-agama yang lain boleh diamalkan dengan aman dan damai dalam mana-mana jua negeri dalam negeri persekutuan. 5. Kedudukan bahasa Melayu. Dalam perjanjian persekutuan ini, bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi. Perkara ini termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan 1957 seperti yang berikut. Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah dengan apa-apa jua jenis tulisan seperti yang diundang-undangkan oleh Parlimen. Tegasnya, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 merupakan cerminan sikap permuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Sebagai warga negara yang cinta akan negara, kita seharusnya menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan supaya negara kekal aman dan berdaulat. Gandingan permuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan telah menampakkan hasil. Sekembalinya rombongan kemerdekaan ke tanah air, mereka diraikan di Padang Bandar Hilir, Melaka, bagi mengumumkan tarikh kemerdekaan negara. Sementara itu, bagi mewujudkan sebuah negara yang merdeka, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu telah dibentuk. Hasil permuafakatan semua pihak, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ditandatangani dan perjanjian ini menjadi asas kepada terbentuknya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Imbas kembali. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. 1. Usaha rundingan kemerdekaan. 2. Peranan dan gerak kerja Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. 3. Langkah penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. 4. Intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957.